Assalamualaikum guys. ha, saya ada lagi satu idea yang mana nak nyanyi lagu di kala subuh, doa di subuh hari. Mana lagu ni dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz, Munif Hijaz. Tapi lirik dia saya tak pasti saya ingat atau tidak. Saya pernah hafal dulu tapi tak ingat. Saya saja kan, saja untuk nyanyi seronok sambil drive tu sorang-sorang tu. Macam ni lah. Saya cuba untuk tahu buat isi masa lapang. Saya suka menyanyi walaupun tak sedap saya nyanyi. Tapi saya tak tahulah kalian semua macam mana, boleh terima ke tak boleh terima kan. Tapi saya selamba je lah, nak biasakan diri. Biasakan diri di mata khalayak. Okay, saya cuba untuk nyanyi ya, kala subuh. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Hidupku pasrah kepadamu, perjuanganku hanya untukmu. Ku sebut namamu, Allahu Akbar. Ku harap padamu semata, sebelum jasad menjadi tanah. Hapuskan segala dosa, disengaja atau tiada. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Tuhanku, ku pohon restumu, hidayahmu hanya untukku, cintaku hanya untukmu. Kebahagiaan yang ku harapkan, kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa.
kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Okay guys, nampaknya lirik dia saya lupa. Dia ada panjang lagi lagu tu sebenarnya. Saya pun ingat lupa. Jadi saya cubalah dengan masalah resdung ya. Dengan saya pun entah, tak tahu nak cakap apa. Tapi cuba jangan lupa subscribe, like dengan share. Satu lagi saya ingatkan, insya-Allah dalam masa terdekat ni saya akan keluarkan video pendek pertama yang mana ia berbentuk nasihat. Dia video saya buat dalam bentuk lawak. Adalah saya tengoklah nanti macam mana video tu kan. Saya akan cuba tapi saya edit lah dulu, elok tak elok baru kita keluarkan. Jadi tunggu, nantikan keluaran dari Lambori 7. Kita akan keluarkan video lawak yang mana tapi dia terhibur, dia humor berbentuk nasihat. Mesti akan keluar jenaka-jenaka yang berbentuk nasihat, yang berguna pada semua orang, dan orang boleh ingat dan orang boleh amalkan dalam kehidupan harian mereka. Sebab jika baik, kalau ada yang mengamalkan baik, dia akan jadi manfaat dan syafaat di dunia dan akhirat kepada orang yang membuat, mereka share, yang menyebarkan. Nak copy paste pun tak apa. Tak ada, saya takkan dakwa. Sebab benda yang baik itu milik semua, bukan milik saya seorang. Allah bagi tu untuk kita kongsi bersama. Tapi saya cubalah dia terhibur dalam teguran, sebab sebenarnya dia teguran tu dia lebih untuk diri saya, untuk diri kita lah, untuk kita kuatkan diri kita, untuk kita jadi pendinding untuk selamat kita daripada melakukan perkara-perkara tak baik. Jadi kita buat satu benda yang sebenarnya benda tu untuk tegur diri kita balik. Di samping tu manfaat juga kepada orang lain. Kita cuba, sebab kita ni mati tak tahu bila masa. Entah sebab satu nasihat je Allah boleh selamatkan kita ke akhirat. Kita tak tahu, kita hanya menanti, berdoa, kita merindui, mencintai Allah dan Rasul. Itu penting. Sebab di atas muka bumi ni dah banyak nasihat, dah banyak amaran, dah banyak teguran yang Allah bagi pada kita. Kita sama ada kita sedar atau tak. Yang miskin ada cara teguran dari Allah, yang kaya ada teguran dari Allah juga. Jangan kita rasa semua benda ni milik kita. Semua benda, apa yang kita dapat, kejayaan yang kita dapat, semua milik kita. Tak. Itu semua ujian yang Allah nak bagi. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan. Tapi semua bentuk ujian, dia punya tujuan dia untuk menuju ke akhirat. Mana saya sendiri pun, sebenarnya saya bukan di kalangan budak yang baik. Saya zaman sekolah saya, zaman remaja saya antara top yang pelajar yang nakal. Apa saja kenakalan yang ada di fikiran kalian, itu semua saya dah buat. Apa saja tapi iyalah. Tapi Allah nak uji waktu saya sekolah lagi. Waktu dalam kenakalan saya tu, Allah uji ambil mak saya. Maksudnya saya membesar tanpa ibu. Lepas tu ayah pula sibuk dengan kerja. Sebab tu saya makin jadi ni. Tapi Alhamdulillah, mungkin atas doa kawan-kawan, doa ibu ayah, doa siapa-siapa lah kepada saya dan adik-beradik. Walaupun jahat saya, tapi saya tak merokok, saya tak terlibat dengan dadah.
Saya tak tahu kenapa. Tapi saya berkawan dengan dia orang. Cumanya saya terlanjur dari segi panggil apa lah, nak cakap apa, nak cakap pun tak cakap. Saya suka bergaduh. Saya bertumbuk. Saya tak terror, tak hebat, tak kebal pun. Tapi saya berani. Saya tak kira orang tu besar ke kecil, saya berani. Tapi saya yakin Allah ada. Dalam nakal-nakal saya yakin Allah tak ada, Allah mampu buat. Tapi mungkin antara sebab itulah saya tak merokok, saya tak terlibat dengan benda-benda seperti dadah, apa benda-benda tak baik lah yang lain. Tapi saya cuba kawal. Itu pun ada juga benda-benda yang selain daripada tu, daripada perkara-perkara yang saya sebut tu. Selain daripada tu ada juga yang saya ialah terbuat lah, kita budak nakal kan. Tapi sekarang alhamdulillah saya nak cuba berubah. Tapi dalam cubaan berubah tu pun ada banyak lagi kawan-kawan pun masih pengaruh. Mesti kenapa kau tak macam dulu, kenapa kau tak macam ni. Orang nak gunakan saya tu untuk perkara-perkara yang tak baik, yang mendatangkan kemudaratan. Jadi saya pun, dia orang tak tahu yang saya kadang malam hari tu saya menyesal. Kadang bila saya sorang-sorang tu saya menangis. Kenapa saya naik orang, kenapa saya cederakan orang, kenapa saya patahkan tangan orang. Tapi mudah-mudahan melalui ini saya bercita-cita ni nak berubah ni, dan saya nak kongsikan berubah ni sebab saya respect dengan antara salah seorang daripada ustaz yang saya respect lah, Ustaz Abid Leo, yang mana dia berjuang. Dia pergi sendiri, dia tak tunggu orang lain, dia jalan sendiri, dia berjuang ni. Saya nak cuba macam tu. InsyaAllah saya akan bangkit, saya akan cuba jadi orang yang terbaik yang manfaat kepada orang lain. Bukan jadi pendakwa. Nak jadi pendakwa ni saya tak tahu saya layak ke tak. Tapi saya berusaha. Satu saya belajar. Sebab kita sebenarnya memang Tuhan cipta kita ni hidup di atas muka bumi ni untuk kita berbakti kepada insan yang lain. Menjadi khalifah bukan bermaksud kita memerintah orang lain. Bukan. Ia mendidik diri kita untuk kita bawa diri kita dan orang lain, anak isteri kita, menuju kepada Allah. Memang sukar, memang tak mudah. Benda tu nampak senang tapi tak mudah untuk dibuat, tak mudah untuk diamal. Tapi kita kena buat. Kita kena cuba, kita kena usaha. Jangan kita abaikan, jangan kita jadikan alasan. Alasan untuk benda lain, untuk perkara-perkara dunia tak apa. Tapi untuk ke akhirat kita tak boleh ada alasan. Kita tak boleh lepas pandang. Kita kena didik anak, kena didik isteri. Nak kata nak didik 100% tu, kita tak tahulah. Itu semua kuasa Allah. Allah saja yang mampu membantu kita, mengizinkan kita untuk berjaya mendidik anak dan isteri. Tapi kita kena cuba, kena usaha, kena cari jalan. Sebab dosa ni belum tentu. Dalam 1001 kebaikan yang kita buat pun belum tentu Allah terima walaupun sedikit. Jadi kita buat sebanyak mungkin kebaikan yang kita ada. Kita jangan leka. Kalau boleh, kalau orang tegur kita tu, cuba kita pegang, cuba kita hadam. Maksudnya cuba kita telan. Kalau orang tegur kita dan kita ambil, ingatlah perkara-perkara yang baik. Mungkin teguran dia ni dari Allah. Kita ingat gitu, kita akan jadi sabar. Sabar tu penting. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan sabar. Itu yang saya belajar lah. Yang saya ni mudah-mudahan, yelah kita pun kadang boleh bercakap, tapi nak menahan sabar ni payah. Saya pun jarang, saya tak suka berbincang. Saya kalau ada masalah, saya pergi, kau cakap, kau lebih-lebih, aku tak cakap banyak, aku lepas dulu, lepas tu baru minta maaf. Itu cara aku. Sebab aku adalah secara lama, ramai orang kenal aku. Jadi mungkin yang tengok ni pun nanti akan ada yang kenal, dan ada yang, tapi diorang pun tahu aku dalam proses untuk jadi baik. Dan banyak-banyak majlis semua aku pergi, majlis NGO, aku lebih pada baca doa. Aku kalau duduk di meja depan pun sebagai orang-orang yang baik. Aku tak nak bawa perkara-perkara yang ni. Soal kawan-kawan yang lalai tu, mampu aku tegur. Sembahyang jangan lupa. Peringatan untuk mana-mana
mana-mana ni pun sembahyang kita kena cuba usahakan jadikan ia suatu yang ni amalan. Buat. Cuba kalau dah terdetik ke hati tu, terus pergi. Jangan cakap banyak. Pergi. Buat, jangan ditinggal, jangan diabai. Tu penting tu. Sebab solat untuk kita jadi orang yang baik, antaranya kita kena utamakan solat dulu. Kita ingat dan kita takut pada Allah. Kalau takut pada Allah, insya-Allah. Saya cakap ni bukan kata saya baik, tapi saya mengingatkan diri saya untuk saya kuat. Sebab saya dah bercakap ni, kenapa saya tak buat? Dan saya akan malu pada diri saya sendiri dan malu pada orang lain yang mendengar, yang melihat peribadi saya. Jadi saya rasa sekian dulu. Nanti ialah sekian untuk rakaman ni lah. Nanti tak tahulah saya akan ada tambah lagi ke apa kan. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe, like dengan share. Bukan apa tujuan saya untuk orang lain tengok. Kalau jika benda tu baik, mana tahu dalam teguran saya hari ni, sekejap lagi, sesaat lagi saya meninggal. Saya tak tahu Tuhan boleh buat. Tiba-tiba saya kena petir ke, saya kena current ke, saya kena rumah runtuh ke, kita tak tahu. Tuhan boleh ambil saya jatuh tangga ke, Tuhan boleh ambil nyawa kita beberapa masa je. Atau hari-hari kita kena beringat, kita kena sedar siapa kita. Allah tu ciptakan kita ni untuk apa? Allah cipta kita ni untuk kita lalai ke, untuk kita leka ke? Kita ni semua, saya yakin di hati setiap orang, sama ada baik ke, jahat ke, dia menteri ke, dia orang biasa ke, dia berpolitik ke, ataupun dia apa-apa sajalah, di hati dia mesti ada secubit rasa nak jadi baik. Jadi besarkan cubitan tu. Zarah yang kecil tu kita cuba amalkan supaya jadi besar. Kita usaha sikit-sikit lama-lama. Macam kita himpun duit, kita kerja nak jadikan duit banyak. Kumpul duit habis. Tapi kumpul lagi. Kumpul duit habis. Tapi ada orang dia boleh kumpul jadi banyak. Buatlah macam tu. Cuba, insya-Allah boleh. Kalau ditukarkan nilai pahala tu pada mata wang, rasanya ramai yang berebut. Penuh masjid. Tapi sekarang tapi ialah cuti COVID-19 ni kan, kita ingatlah perkara baik-baik. Ingatlah yang kita akan mati. Mungkin hari ni kita belum kena, tapi Allah boleh beri bila-bila masa. Sama ada melalui pengantar makanan, pengantar surat, ataupun waktu kita pergi keluar, pergi beli barang, Tuhan boleh kirimkan kita penyakit wabak tu di sana. Tiba kita balik, kena pula anak bini kita, habis semua. Lepas tu kalau boleh pulih tu Alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh pulih tu, terus ke alam barzah, macam mana? So kita cubalah yang terbaik ya. Okay, sekian setakat itu dulu. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, sekian, wallahu alam. Berbahagialah dalam keredaan Allah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, bye.